Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Hafiz Ainuddin. Hari ni aku nak cerita sikit berkaitan dengan tiru meniru, klaim mengklaim. Dah jadi budaya kan, dah jadi benda tu, dia jadi satu isu dah sekarang ni, klaim mengklaim. Lebih-lebih lagi yang baru-baru ni pergaduhan antara Indonesia, jiran kita, dengan kita lah, negara kita sendiri Malaysia. Suka klaim mengklaim. Sampaikan kuih pun dia nak klaim. Sampaikan itu, semua benda nak klaim. Itu tak kena, ini tak kena. Dia macam satu isu yang sensitif, benda sensitif kan. Tapi dari segi pandangan aku sendiri, alhamdulillah rakyat Malaysia dia macam kena bantai orang dengan orang Indon pun dia macam stay lagi, cool lagi. Tapi kalau orang Malaysia sentuh sikit orang Indon, dia macam bagi dia orang sangat sensitif lah. Biasalah kan, bila kita cerita tentang perkara yang sensitif, kita sensitif kan. So klaim mengklaim ni tak tahu nak cakap macam mana. Tak ada kesudahan. Kalau sendiri kita sendiri tak ada nak sikap untuk bertolak ansur pun masalah juga. Klaim mengklaim, tiru meniru ni, betul tak? Klaim satu hal, tiru pun satu hal juga. Tapi untuk kali ni bukan aku nak cerita tentang isu jiran kita dengan negara kita yang klaim mengklaim, tiru meniru ni. Tapi aku nak cerita sikit tentang bisnes, berkaitan dengan bisnes. Tiru produk orang ni tiru produk orang ni tiru produk orang ni. Dengar sini betul-betul. Dalam bisnes, tiru basi tu mesti ada. Tak boleh elak, mesti ada tiru basi. Sebab tak ada apa benda yang baru dekat Malaysia ni melainkan dia inovasi. Contohnya macam donat. Donat ni kalau dari dulu sejak azali lagi, daripada awal penciptaan donat ni dia manis, dia ada gula. Itu mula-mula. Tapi orang inovasi dengan ada coklat. Dan baru-baru ni juga, baru tak baru jugalah, dia orang buat donat dalam rendang. Ada rendang, ada inovasi. So walaupun donat tapi dia ada inovasi. Dan lepas tu ada tak orang tiru? Mesti ada orang tiru. Benda tu biasa. Jangan kata kau tiru produk aku, kau tak boleh buat macam ni, kau tiru produk aku. Dia macam mana nak cakap? Sebab kau pun tiru orang juga. Contohnya macam nasi lemak. Berapa ramai orang jual nasi lemak dekat Malaysia ni? Jangan disebabkan kita buat nasi lemak, tiba-tiba orang sebelah buat nasi lemak, kita kata orang tu meniru. Kau tiru aku ni. Kau tiru aku. Aku buat nasi lemak, kau buat nasi lemak. Kau tiru. Lepas tu apa kau buat? Kau hantam dia, kau kecam dia, kau marah dia. Dah, kau jangan jual nasi lemak, kau buat benda lain. Macam tu ke? Tak kan? Walaupun benda rasa yang sama, nasi lemak memanglah sama. Mana ada nasi lemak yang kau buat nasi lemak mesti kena rasa coki-coki? Mana ada, nasi lemak still sama. Cuma dia punya rasa mungkin sedikit-sedikit berbeza. Sikit beza, biasalah tu. Kalau contoh kita buat satu produk makanan. Contoh, hari ni kita buat apa? Contohnya kita ambil daripada Mexico. Contohnya kita ambil tortilla ke nachos ke. Contoh kita buat nachos. Tahu tak nachos tu apa? Ni nachos. Okey, nachos ni cuba kalau kita buat nachos ni, kita masak, kita kata aku nak buat lain sikit. So kita buat bom lain. Kita rasa okey, nachos lain. Dah. Tetapi percaya atau tak, kalau kita daripada utara kita pergi ke selatan, tiba-tiba saja nak bercuti kat selatan, tiba-tiba jumpa nachos, kedai nachos. Sebab nachos bukan satu tempat je yang ada, banyak tempat. Nak pula nachos ni daripada Mexico. Kita tak boleh nak claim ni aku punya produk, sedangkan tu Mexico punya produk. So pergi dekat selatan, jumpa orang jual nachos, kebetulan rasa sama macam kita punya. Asal rasa sama? Sebab bahan yang digunakan tu sama. Bahan yang digunakan sama, kari, rempah, apa semua tu sama. So tak boleh nak claim lah. Dia tak boleh nak claim lah aku punya, kau punya. Jangan cerita yang kecil-kecil ni. Kita punya produk yang kecil-kecil ni benda sama. Ni satu lagi, minyak rambut. Dulu pernah gel minyak rambut kan pernah famous juga. Semua jual minyak rambut. Tahun 2015, 2016 lebih kurang lah. Memang masa tu hangat. Sangat-sangat hangat. Minyak rambut untuk lelaki, gel. Nama lain, produk lain, branding lain. Kau tahu tak? Sebenarnya itu keluar daripada kilang yang sama. Semua tu keluar daripada kilang yang sama. Dia ambil bahan, lepas tu dia buat produk sendiri, dia buat branding nama sendiri. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Tak ada orang nak gaduh apa masalahnya. Kan?
Kau yang jadi masalahnya kau pergi claim, kau tiru aku, kenapa lah? Jangan fikir pasal tu. Jangan fikir masa tu. Benda tu bukan isu yang besar. Contoh, kita ambil contoh Pizza Hut dengan pizza Domino's Pizza. Sama tak? Lebih kurang lah dua-dua pizza. Sama je dua-dua pizza. Tapi dia orang ada masalah tak? Pizza Hut dengan pizza Domino Pizza ada masalah tak? Tak ada masalah. Dia orang meniaga macam biasa je. Yang membezakan mereka berdua adalah cara marketing, cara dia orang pergi push laju, macam mana dia orang marketing, cara dia orang menguruskan. Itu membezakan dia orang. Cara dia orang branding kan dia orang punya produk. Itu membezakan. Kita baru jual nasi lemak dah kecoh. Kau tiru aku, kau tiru dia. Macam saya buat jual nasi lemak goreng. Kan? Jual nasi lemak goreng. Ingat saya seorang je ke buat nasi lemak goreng. Dan saya akan berfikiran, kita kena berfikir, walaupun dekat kawasan saya ni, kat tempat saya ni, nasi lemak goreng tak ada siapa buat. Saya seorang je buat. Percaya atau tak, bila satu masa nasi lemak goreng saya ni dah famous, contohlah, mudah-mudahan boleh famous lah, kan, dah famous, dah boleh pergi jauh, mustahil tak kalau ada orang tiru? Tak mustahil. Mesti ada orang buat juga. Mesti ada orang tiru. Tapi takkan masa tu aku nak pergi marah pula brother tu, kau pergi tiru aku punya tu, kenapa? Betul tak? Contohnya macam Syuib punya air yang dia jual. Dia jual bubble bee. Ada tak orang tiru? Ada. Laku tak? Orang yang tiru tu laku tak? Laku lah. Tapi yang membezakan mereka adalah branding. Macam mana dia brandingkan diri dia. Kalau kita rasa orang lain boleh pergi jauh, contohnya macam Pizza Hut dulu sebelum Domino's. Kalau kat Malaysia ni yang sampai dulu Pizza Hut, Domino's baru kemudian. Sebab Domino's baru lagi. So walaupun Pizza Hut dah lama dekat Malaysia, tapi Domino's yang kiranya dia ke depan sikit daripada Pizza Hut. So apa yang Pizza Hut kena buat? Adakah dia kena santau orang tu, pergi jumpa dengan manager Domino's, marah dia, kecam dia? Macam tu ke cara kita buat? Tak. Dia akan buat something untuk dia potong pula Domino's. Itulah persaingan yang sihat. Tapi orang Melayu kita ni, ya Allah, bukanlah saya nak menuduh siapa-siapa, tapi kebanyakan kita tengok orang tu berjaya sikit, dia punya cemburu dia, ya Allah, bukan main. Cemburu, lepas tu dia akan cari jalan macam mana nak jatuhkan orang. Itu mindset orang Melayu. Aku pernah kena. Keluarga aku pernah kena. Mak aku pernah kena. Mak aku meniaga dulu. Pernah kena dia. Bukanlah aku nak menjatuhkan orang Melayu, tak. Sebab orang Melayu ramai gila yang dah berjaya. Kalaulah nak cerita tentang orang Melayu pun berjaya juga. Cumanya Melayu-Melayu yang Melayu ni kena ambil contoh pada orang Melayu yang berjaya. Kan? Carilah orang Melayu dah berjaya, orang yang dalam bisnes dah berjaya. Siapa? Cari dia, belajar dengan dia, jadikan dia mentor, berguru dengan dia, dan kita upgrade diri kita. Itu yang paling penting. Bukannya kita buat, kita rasa kita dah bagus, kita dah rasa kita dah okey, nampak orang nak ke depan, kita halang. Bukan itu cara dia. Bukan itu cara dia. Contoh macam aku bukan nasi lemak goreng je, aku design juga. Ada orang kata aku tiru design orang. Macam kelakar tiru design orang. Aku design satu produk. Contohnya produk. Bila aku hasilkan satu design satu produk, aku akan buat mengikut normal punya design. Macam mana profesional luar negara punya design, macam tu lah aku buat. Dan itu biasa. Tapi bukanlah aku tiru sebiji. Ambil konsep, tiru versi. Ambil konsep tu, lepas tu kita ubahlah sikit-sikit. Faham tak? Ubah sikit-sikit bagi nampak dia menarik macam tu. Contohnya aku buat design banting. Design banting memang susunan dia macam tu. Ada orang bertikai, kenapa kau punya design banting tu sama macam design banting aku? Memang dia punya konsep dia macam tu. Design banting memang macam tu. Takkanlah design banting yang menegak tu aku buat melintang. Buruklah pula. Melintang ni, bayangkan menegak, tiba-tiba dalam design tu aku buat melintang. Ayo. Ni sebahagian. Aku bukan cerita, aku tuju pada sebahagian. Sebahagian orang yang berfikiran sempit. Otak dia sempit, berfikiran sempit. Dia pergi belajar. Ceritanya pergi belajar. Tambah ilmu. Tambah ilmu, cari, buka, kembangkan otak tu. Kita kena kembangkan otak tu.
Jangan sempit. Kalau sempit, kita akan rasa macam semua orang salah. Semua orang salah. Kita je betul. Sebab otak tu sempit. So, kembangkan otak tu. Cari, belajar, jumpa orang. Jangan kata kita ni bisnes, baru ada 3, 4, 5 cawangan, kita kata kita dah bagus. Tak. Ada orang lebih baik daripada kita. Walaupun kita rasa kita dah berjaya, kena tambah ilmu untuk lebih pergi jauh lagi. Tapi kalau nak tiru orang kaya yang berjaya, nak tiru dia, yes, tiru. Buat apa yang dia buat, apa amalan dia, kita tiru. InsyaAllah kita boleh berjaya. Tapi jangan tiru sebiji. Tengok dia buat, contohnya dia buat air teh pure. Contohnya teh pure. Kita pun nak buat teh pure, logo yang sama, rasa yang sama. Lepas tu kita claim itu kita punya. Memang tak boleh lah macam tu. Yang tu tiru sebiji-sebiji memang tak boleh lah. Kalau tiru basi tu boleh. Faham tak? Beza antara tiru sebiji-sebiji, seketul-seketul dengan tiru basi. Lain, berbeza. So kau tak payah nak claim sangat yang kau punya tu yang paling power sangat. Bukan kau seorang je yang buat produk tu. Dah lah, itu je lah sembangan-sembangan aku pada hari ni. InsyaAllah kita bersama dengan video yang lain. Aku ingat nak lepas ni kita nak buat makan sambil kita buat review. Kita buat review makan dan kita react video. Macam mana? Okey tak? Okey, kita tunggu video yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk subscribe video aku ni, like, share kalau ia bermanfaat. Okey, itu saja. Wallahualam. Jom bangkit. Do something.